Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat, ada 3 keadaan yang manusia akan melupakan seluruh makhluk yang dia pernah sayang. Harta dia, pangkat dia, anak dia, kekasih dia, isteri dia, makwa dia, tunang dia, kawan baik dia, semua dia lupa dah. Yang pertama tuan-tuan, waktu mana dia bangun ni, kita sebut ni, waktu dia bangun daripada kubur, berjalan menuju kepada mahsyar. Waktu berjalan tu tuan-tuan, dia berjalan kaki nak menuju kepada mahsyar. Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fatatuna afwaja, manusia datang berbondong-bondong. Kita pun tengok, kumpulan mana aku main ni, kumpulan mana aku main ni. Tuan-tuan, semua orang telanjang. Yang pakai pakaian pada hari itu hanyalah para nabi. Kalau kita tengok ada sekumpulan orang-orang yang berpakai jubah putih hari itu, tuan-tuan, beruntunglah kita. Allahu Akbar. Tapi takut sebaliknya. Na'udzubillahi min dzalik. Waktu berjalan kaki itu kita menggeletar, ya Allah, bagaimana keadaanku? Selamatkah aku wahai Allah? Selamatkah aku wahai Allah? Itu situasi pertama. Lupa dah, tak ingat dah ke anak, tak ingat dah ke isteri. Jadi subhanallah, itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua, waktu mana manusia melupakan seluruh makhluk ataupun manusia-manusia yang pernah dia sayang, iaitu ketika mana dia akan ditimbang amalan. Kita duduk pada mahsyar ni, kita berdiri lama tuan-tuan. Kita berdiri lama. Sehingga kan kata Nabi, ada di kalangan manusia yang pada hari itu disiksa oleh Allah sebelum dimasukkan ke dalam neraka lagi, iaitu siksaan itu berumpama peluh yang begitu panas dan sangat tidak selesa. Hari itu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kipas tak ada, aircon tak ada, angin tak ada. Yang ada apa dia? Matahari sejengkai di atas kepala. Itu kata ulama, ke dalam kehidupan kita di dunia ni, matahari 94 juta mil dengan kepala kita di dunia ni, 94 juta mil. Esok ni matahari itu akan mendekat sekira-kira 1 jengkai. Sekira-kira 1 jengkai. 7 golongan sahaja hari itu tuan-tuan, dia tak rasa panas walaupun matahari sejengkai atas kepala dia. 7 golongan. Imamun adilun, wa syabun nasha'a fi ibadatillah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, ila akhir. 7 golongan. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Orang yang pemimpin yang adil hari itu tuan-tuan, dia tak rasa panas. Wasyabun nasha'a fi ibadatillah, budak muda umur 15, 16, 17 tahun duk main masjid tak berhenti. Tuan-tuan, hak kita ada hari ni tuan-tuan, hak veteran-veteran je lah. Mana anak-anak kita tuan-tuan? Sebab apa? Sebab susah nak cari budak muda ni hak suka main kuliah ni. Hak suka main mengaji ni susah. Nak cari orang yang berusia main kuliah tu biasa. Kalau ada budak muda yang boleh main kuliah, yang boleh salat berjemaah 5 waktu tuan-tuan, inilah calon orang-orang yang akan mendapat payungan arasy Allah. Yang kedua, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang lelaki ataupun puan-puan yang hatinya terpaut dengan masjid. Wa rajulani tahabba fillah, 2 orang lelaki bertemu dan berpisah kerana Allah. Yang keenam, yang kelima, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin, orang lelaki yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri dia tak tahu. Yang keenam, wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqal inni akhafullah, satu orang lelaki yang diajak berzina oleh satu orang perempuan yang kaya, yang rupawan, yang bangsawan. Dia ajak orang tu berzina, namun kawan tadi menyebutkan, aku takut kepada Allah. Tuan-tuan, ini orang lelaki bayar nak selamat ni. Allah sebut tipu dia orang perempuan ni sangat besar, sangat menakutkan. Apatah lagi kalau dia orang cantik, apatah lagi kalau dia orang muda, apatah lagi kalau dia orang berharta. Kita tak mampu tuan-tuan. Allah sebut
Inna kaidakunna azim. Tipu daya orang perempuan ni cukup besar. Tapi kata Allah, tipu daya iblis itu sangatlah lemah. Maknanya tipu daya orang perempuan mampu mengalahkan siapa saja. Tipu daya syaitan belum tentu. Allahu Akbar. Dia boleh sebut aku takut kepada Allah. Ada orang muda ni macam mana tuan-tuan? Dia bukan perempuan cari dia cari orang perempuan. Dan yang ketujuh, orang lelaki yang boleh duduk seorang-seorang lalu dia ingat kepada Allah, mengalir air matanya. 7 golongan ni. Dan satu riwayat yang menyebutkan termasuk juga adalah ahlul Quran. Ahlul Quran ni dalam hadis sebut hafalan ataupun surah-surah yang pernah dia hafal pada hari itu akan menjadi seperti segumpal awan. Dia akan mencari ahlul Quran, lalu pada ketika tu ahlul Quran tadi tidak juga merasa panas teriknya matahari pada hari itu. Itu situasi kedua, waktu manusia nak kena timbang amalan ni tuan-tuan, waktu berdiri di padang mahsyar. Dia kata apa? Ya Allah Tuhan, lamanya berdiri wahai Allah. Cuba bayangkan kalau kita berdiri satu saat di padang mahsyar pun kita tak mampu berdiri satu saat pun. Sebab satu saat bersamaan dengan 45 hari. Kalau orang tu berdiri 1 jam pun dah berapa ratus tahun dah dia berdiri. Kita kalau kena berdiri 1 hari bersamaan dengan 1000 tahun, Allahu Akbar. 1 hari pun teruk tuan-tuan. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanah. Sesungguhnya hari kiamat di sisi Allah itu seperti 1000 tahun. Ka alfi sanatin mimma ta'udun, dalam kiraan hari-hari dunia kamu sama dengan 1000 tahun. Maka tu situasi kedua, waktu nak ditimbang amalan. Waktu kita berdiri lama ni nak ditimbang amalan ni, kita duk tengok kawan tu kena timbang 1000 tahun, kawan ni 2000 tahun. Ni nak maintain kita ni pakcik, nak maintain kita ni. Kita tengok satu orang tu dia dah habis dah timbangan amal dia, Allah dah selesai dah, dapat buku belah kanan ataupun belah kiri. Ni kita nak berjalan pi ni, kita nak berjalan ni. Ya Allah, kenapa dia dapat buku belah kanan? Dia ni aku tengok orang maksiat. Ya Allah, nak berjalan pi tu tuan-tuan, dia lupa kepada semua orang yang pernah dia sayang. Yang ketiga, mana satu orang tu akan lupa kepada semua orang yang pernah dia sayang adalah waktu mana dia akan melintasi titian siratal mustaqim. Ya Allah, tuan-tuan, ni semua adalah perkara-perkara ghaibiyat yang wajib kita imani. Yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, titian sirat itu kecilnya lebih kecil daripada sehelai rambut yang dibelah 7. Tajamnya lebih tajam daripada mata pedang. Tingginya sekitar 1500 tahun perjalanan. Ada di kalangan manusia yang melintasi titian sirat dengan sepantas kilat. Ada orang melintasi titian sirat dalam keadaan merangkak. Dan ada orang yang melintasi titian sirat dalam keadaan yang begitu menyiksakan. Hampir dah dia sampai ke penghujung, dia tergelincir masuk dia dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Bawah titian sirat ni ada lapisan-lapisan neraka. Maka yang paling bawah sekali itu adalah neraka Jahannam, yang paling panas sekali. Tuan-tuan, cuba kita bayangkan kalau neraka ni, azab neraka hak paling ringan, iaitu azab yang dikenakan kepada Abu Talib, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana azab dia apa dia? Dia pijak batu ya, bukan kena bakar pun. Dia tengok ada satu batu, tugas dia apa? Malaikat perintahkan dia, hang pijak batu ni. Dia pun pijak batu tu, maka menggelegak kepala otak dia. Dan dia sebut, wahai Allah, kenapa diberikan azab yang paling dahsyat kepada aku? Kata Nabi, dialah paling ringan azabnya, tapi dia merasakan dia yang paling berat. Ya Allah, beruntunglah satu orang yang akan melintasi titian sirat. Pada ketika itu dia mendengar satu orang lelaki yang menyebut, yang berdoa kepadanya, Allahumma sallim sallim. Di kali belakang, siapa doa ke aku ni?
Kali belakang, ya Allah, ada orang doa kat aku. Kali belakang sekali, Rasulullah rupanya. Ya Allah, beruntunglah dia tuan-tuan. Tapi kalau Rasulullah hari tu duk pi dekat mizan, duk pi dekat pada mahsyar nak selamatkan umatnya, time kita lintas dia tak ada, baginda tak ada, macam mana tuan-tuan? Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Neraka Jahannam ni tuan-tuan, dia akan mengaum sebanyak 3 kali pada hari kiamat ni. Idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyuzan wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranin da'u hunalika thubura. Allah dekatkan neraka Jahannam ni, Allah minta para malaikat, Allah perintahkan kepada malaikat ni menarik neraka Jahannam. Dan waktu tu jarak neraka Jahannam dengan manusia di pada mahsyar ribuan tahun, tapi suara neraka Jahannam telah pun menjerit-jerit. Orang yang dengar jeritan neraka Jahannam, dia kata, Maidah, habislah kita hari ni. Kata Allah, wa idza ulqu minha makanan dayyiqa. Waktu Allah lemparkan dia ke dalam neraka Jahannam, dia tak mampu menanggung siksaan azab yang begitu berat, maka dia kata kepada Allah, Tuhan, bagi cepatlah mati aku ni, bagi cepatlah mati aku ni. Kata Allah, hang jangan duk harap nak mati lah. Mati hang hidup balik, mati hang hidup balik. Kita hidup, orang yang duduk di dalam api neraka ni, di antara hidup dan mati. Nak kata hidup tak hidup sebetulnya, sebab dia duk kena azab. Nak kata mati tak mati, sebab dia hidup balik. Bahkan kulit dia tuan-tuan, Allah ciptakan waktu mana masuk saja dalam neraka Jahannam, hancur kulit dia ni, gugur kulit tulang-tulang dia. Lalu Allah jadikan balik kulit hak elok. Supaya apa? Supaya liyazuqul azab, supaya mereka merasa azab. Manusia ni tuan-tuan, kalau satu orang tu kena sebat, sebatan pertama, kedua, ketiga tu dia sakit lagi. Bila kulit dah pecah tuan-tuan, waktu tu dia tak rasa sakit dah. Sambung ke apa? Ataupun bahasa ke apa? Apa? Sikit lagi. Tak asal dulu. InsyaAllah tuan-tuan, 10 minit lagi boleh ke? InsyaAllah nah. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Bila mana Allah Ta'ala mendekatkan neraka Jahannam kepada manusia untuk menakut-nakutkan mereka ni, maka neraka Jahannam mula mengaum dengan ngauman yang begitu dahsyat dan menakutkan. Sehingga kan pada ketika itu tuan-tuan, bila neraka Jahannam mengaum buat kali pertama, manusia ni semua menggeletar ni. Ya Allah, takut manusia. Maka neraka Jahannam mengaum buat kali yang kedua. Ni sebelum manusia melintasi titian sirat. Waktu manusia duduk berkumpul ramai-ramai daripada masyarakat ni, didekatkan neraka Jahannam sebelum bermulanya timbangan amal bagi setiap makhluk Allah. Waktu sebelum mula tu, maka adalah keadaan-keadaan yang kita sebutkan ini. Maka neraka Jahannam mengaum buat kali yang kedua tuan-tuan. Maka pada ketika itu, para malaikat terduduk di atas lutut-lutut mereka. Malaikat yang hebat-hebat hari itu tuan-tuan terduduk dan takut. Kata malaikat, Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Wahai Allah, Maha suci Allah, kami tidak menyembahmu dengan sebenar-benar sembahan. Wahai Allah, ampunkan kami. Sedangkan Allah sebut para malaikat ini la ya'sunallah ma amarahum. Mereka tak pernah petikai pun apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Tapi waktu dengar teriakan daripada neraka Jahannam, malaikat sebut, wahai Allah, Maha suci Engkau, wahai Allah, kami tidak menyembahmu dengan sebenar-benar sembahan. Tuan-tuan, maka neraka Jahannam mengaum buat kali yang ketiga. Akhirnya pada ketika itu, balaghatil qulubul hanajir. Seluruh makhluk ini hampir-hampir hati mereka terkeluar daripada kerongkongan mereka.
Ini sebelum berlakunya timbangan amal. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi keadaan-keadaan ni merupakan suatu keadaan yang kita semua akan lalui, tuan-tuan. Maka sebelum kita melalui situasi yang demikian itu, maka perbanyakkanlah melakukan amal sebanyak mungkin, tuan-tuan. Kita nak harap amal kita sahaja, pakcik. Kita nak harap amal kita sahaja, makcik. Tak mampu. Sikit sangat amal kita. Orang buat kajian, manusia kebanyakannya tidur 8 jam satu hari. 24 jam tu biasalah manusia tidur 8 jam sehari. Kita tak pukul 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pukul 6 pagi dia bangkit, mandi-mandi, mayang subuh, pergi kerja. Nak 8 jam, nak 8 jam. Tu tak kira lagi tidur dalam tandas. Tu tak kira lagi tidur tempat kerja. Tak kira lagi tidur dalam kuliah, tidur dalam kelas. Tak kira lagi, ni tidur hak orang duk biasa buat lah ni. 8 jam, makcik. 8 jam. Maka orang yang berumur 80 tahun, kajian menyebutkan tidurnya sahaja sudah 30 tahun. Umur 60 tahun, tidurnya sahaja adalah 20 tahun. Allahu Akbar. Umur kita berapa, pakcik? 60 tahun, tidur sahaja 20 tahun. Ya Allah. Makan, kita orang Melayu pagi dah sarapan dah. Lepas tu pukul 8.30 rehat, sarapan pula. Lepas tu Zuhur pukul 1 pergi makan tengah hari pula, 3 kali dah. Balik kerja petang, lapar, makan pula. Malam sebelum tidur, sapu lagi. Maka kajian sebut kebanyakan manusia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tu tak cerita lagi. Kita pergi kedai makan, duduk tunggu kedai makan, order roti canai, dia nak mai tu 20 minit, 15 minit, 10 minit. Tu kira lagi tu. Tu tak kira lagi makan dengan keluarga. Oh, lama makan bos semua, santai yang makan. Tu tak kira lagi lepak di kedai kopi 3-4 jam. Orang yang umur 60 tahun makannya sahaja sekitar 16 tahun. Ya Allah. Makan sahaja, tuan-tuan, lebih kurang 16 tahun. Adapun bila kata makan, mesti nak kena pi tandas. Betul ya? Maka pi tandas sahaja, umur dia 60 tahun, sekitar 13 tahun di dalam tandas. Solat berapa tahun? Solat subuh 2 rakaat, kita boleh 5 minit. Zuhur 4 rakaat, boleh 6 minit. Asar 4 rakaat, boleh 6 minit. Saya tak tahu lah orang sini bayang sejam. Kalau kita bayang kat masjid, tambah zikir, okey lah. Ni kalau kita bayang seorang-seorang, pakai habis-habis bayang tu, Rabbana atina terus, tak ada zikir apa. Maghrib 3 rakaat, boleh 5 minit. Isyak 4 rakaat, boleh 6 minit. Sejam lagi, sejam. Sejam pun tak ada, tuan-tuan. Kajian sebut orang umur 60 tahun ni, kalau itulah rutin solat dia, dia hanya solat 2 tahun. Tuan-tuan tak rasa apa? Esok nak jumpa Tuhan ni, nak buat 2 tahun amal ni. Sedangkan akhirat tu tak ada penghujung. Sebab itu kita nak pahala orang lain, saham daripada orang lain. Macam mana kita nak dapat saham yang banyak ni? Amal kita saja. Tu tak tolak lagi buat benda lara, buat benda maksiat. Waktu muda tak tutup aurat, waktu muda berfoya-foya, tak kira lagi, tuan-tuan, tak kira lagi. 2 tahun nak buat pahala solat, tu tak kira lagi. Waktu budak-budak dulu, berapa 8 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 9 tahun, tak mayang lagi. Dah umur 15 tahun, tak mayang lagi. Nak tolak buat mana lagi, tuan-tuan? Nak buat pahala solat berapa tahun? 2 tahun tu nak kena tolak lagi tu. Ya Allah. Maka kita kena ada pahala saham pahala. Saham pahala. Maka Nabi sebut, nak saham pahala ni 3. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Nilas, tuan-tuan, nilas.
Bila matinya anak Adam, ada 3 saham pahala yang tak akan terputus. Dia akan berikan kebaikan kepada kita walaupun kita dah mati dan tak boleh beramal dah waktu tu. Ada tiga tuan-tuan. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah. Sedekah ni dia ada 3. Sedekah ada 3. Yang pertama namanya sedekah madiyah. Sedekah madiyah. Sedekah madiyah ni sedekah apa Pak Long? Iaitu kita sedekah harta kepada orang lain. Kita tengok kawan kita mai kuliah tak bawa pen, saya bawa 3, ambil 1. Kita tengok kawan kita keluar masjid kasut hilang, kita kata dalam kereta saya ada lagi 1, ambil lah, tak apalah. Sedekah berbentuk benda, maka sedekah ini namanya sedekah madiyah. Sedekah yang kedua namanya sedekah maknawiyah. Sedekah maknawi ni sedekah seperti satu orang tu dia nak sedekah, tengok duit tak ada, maka dia beri senyuman saja. Orang kata, "Mai minta sedekah sikit," kata, "Saya nak pergi makan, saya nak buat madrasah, nak buat sekolah." "Oh, saya minta tak ada duit." Dia senyum lah. Maka senyum tu adalah sedekah maknawiyah. Begitulah juga doa. Ya Allah, murahkanlah rezeki dia. Ya Allah, permudahkan urusan dia. Begitulah juga sedekah maknawiyah. Bila kita tengok ada orang nak pergi umrah, bagi contoh, kita tengok barang dia nak angkat banyak, ataupun dia baru balik umrah, barang dia angkat tu banyak, kita tolong dia angkat barang, maka dia sedekah itu namanya sedekah maknawiyah. Sedekah secara maknawi. Yang terakhir sekali namanya sedekah jariah. Sedekah jariah. Sedekah jariah ni, jariah maknanya berjalan, mengalir. Sedekah kita sebut tadi, sedekah madiyah dengan sedekah maknawiyah, pahalanya tak bertambah, setara tu saja. Tak bertambah pahala dia. Yang bertambah niat saja. Sedekah jariah, itulah wakaf. Tuan-tuan, kita tengok masjid tak cukup kipas, beli kipas, bagi dekat ahli jawatankuasa, berdahari, tolong beli kipas Zat, ni saya wakaf. Kita tengok orang nak buat masjid, nak buat musalla, nak buat madrasah, kita bagi duit, ni saya beli, saya infak, saya wakafkan terus. Maka itu sahaja pahala yang kekal, bahkan bertambah. Itu adalah saham yang akan menguntungkan kita. Sebelum kita mati, cuba list balik berapa benda kita wakaf dah. Cukupkah nak bawa jumpa Tuhan esok? Maka yang pertama sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Sebab itu beruntunglah orang-orang yang bergelar dengan cikgu, ustaz dan ustazah, sir dan sebagainya lah. Sebab mereka ni mengajak, tuan-tuan. Mereka ni mengajak, pahala mereka tak terhenti waktu mereka mati. Pahala akan mengalir. Dia mengajak berapa tahun, 20 tahun, 30 tahun pencen, tuan-tuan. 30 tahun ni pahala dah masuk kat kita. Untung orang yang kerja cikgu ni. Baik, yang ketiga adalah waladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kepadanya, tuan-tuan. Hari ini kita bicara tentang suasana manusia di pada mahsyar. Maka tuan-tuan, elok sangat kalau tuan-tuan amal doa yang saya ajarkan tadi. Iaitu doa yang berbunyi Allahumma ahsin wuqufana baina yadaik. Boleh kita baca lagi 2 kali, tuan-tuan, sebelum kita tutup kuliah malam ni, insya-Allah. Boleh ya? Allahumma ahsin wuqufana baina yadaik. Allahumma ahsin wuqufana baina yadaik. Maknanya, ya Allah, perelokkanlah berdirinya aku di hadapanmu pada hari kiamat. Sejak kalau kematian kita lagi 30 tahun, kita telah membaca doa ini selama 30 tahun, mana mungkin Tuhan tak makbulkan doa yang telah kita doa sekian lama. Maka amalkan doa ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan insya-Allah hari kematian kita adalah husnul khatimah, dan hari kita berdiri di hadapan Allah, Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di kalangan orang-orang yang mendapat rahmat daripadanya Allah Subhanahu wa taala. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada saya, hakikatnya semua daripada Allah. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا وكذا وذكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم